Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin kita yang lama kita berhenti PKP. Kemudian bulan lepas saya ada urusan, kemudian malam ni lah kita sambung. Cumanya sebelum cuti lama PKP tu kita berhenti di pertengahan kisah. Jadi saya nak ulang sikit lah, takut kita lama dah tuan-tuan, beberapa bulan dah. Saya ulang sikit sebelum kita sambung hadis yang panjang ini. Kita berhenti pada kisah Ka'ab bin Malik yang mana dia tak ikut serta peperangan Tabuk dengan baginda Nabi SAW. Lepas daripada peristiwa tu, dan ada beberapa orang lain yang tak ikut lah. Bila lepas pada peristiwa tu Nabi balik, orang yang tak ikut pergi perang ni pakat pergi jumpa Nabi, pergi cerita muhung lah, pergi cerita alasan macam-macam ni. Tapi Ka'ab bin Malik kata, aku tak mau muhung, apa jadi pun aku tak akan muhung. Nak kena pun kena lah. Nak cakap betul, maka dia pergi beritahu kat Rasulullah, saya memang sihat elok masa perang Tabuk tu, tapi saya ralit dengan reta saya tak pergi. Maka Nabi kata, orang ini bercakap benar, tunggulah keputusan Allah. Kita pun cakap tu. Maka dia pun tunggu dengan lagi dua orang, dia dan dua orang lagi lelaki. Tunggu, dan tunggu tu bukan tunggu saja, tunggu dalam keadaan Nabi tak benarkan para sahabat yang lain untuk bergaul dengan mereka tiga orang ni. Maknanya seolah-olah macam kena pulau lah, bukan pulau tapi seolah-olah begitulah. Dia tak berurusan dengan mereka, tak bercakap dengan mereka. Dia cerita dia pergi masjid pun sahabat-sahabat tak layan dia. Sebab bukan sengaja Nabi nak pulaukan sahabat, cuma keputusan daripada Allah tak turun lagi. Dan benda tu berlarutan sampai hari ke-30, sampai hari ke-40. Kemudian pada hari yang ke-40 itu Raja Kristian hantar surat dekat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni sahabat Nabi yang pandai. Jadi Raja Kristian hantar surat kata, tak patut Nabi hang buatkan hang macam ni. Orang pandai, orang baik, hang tidak diciptakan untuk dihinakan begini. Lah ni mai dekat negeri beta nanti sarah hang, minta nanti ra'i hang. Dia perangai orang Kristian dari dulu sama sampai sekarang. Maka dia tak terima lah. Dia kata ni pun satu lagi bala pula. Dia kata orang Kristian ni pun main nak goda aku, satu lagi orang ingat aku ni pula subahat dengan Kristian. Maka surat Raja Kristian tu dia pergi bakar buang. Kita berhenti yang tu bulan 3 hari tu sebelum bulan puasa tu. Maka malam ni kita nak sambung lah hadis ni sikit lagi lah, selai lagi, dua lay sikit, selai lah. Maka dia cerita sambungan tu. Maka hatta iza madat arba'una minal khamsin, sampailah hari ke-40 daripada 50 hari. 50 hari itu bermaksud dalam tempoh 50 hari tu dia dengan dua orang sahabat ni kena pulang. Maka pada hari yang ke-40 itu dia kata, Ka'ab bin Malik cerita, wastal basal wahyu idza rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Maka pada hari ke-40 itu datang seorang pesuruh kepada pesuruh Allah. Maksudnya Nabi hantar seorang utusan mai dekat Ka'ab. Ka'ab cerita pada hari ke-40 tu Nabi hantar seorang lelaki mai jumpa aku di rumah. Faqala, maka lelaki tu berkata kepada aku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Maka lelaki ni kata dekat Ka'ab dia ingat hari ke-40 tu bila lelaki ni main nak habaq baiklah. Nak habaq lepas ni hang boleh main sembang dengan kami dah. Allah ampun dah. Rupanya lelaki tu main tak selesai lagi. Laki tu mai dia kata apa? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Nabi suruh hang iktazala dengan isteri hang. Iktazala ni i'tazala ya'tazilu
I'tazala ni fi'il ni dia main pada wazan iftaf'ala. Dia menunjukkan perbuatan yang saling. Dia maksudnya macam ni. I'tazala maksudnya pencil. I'tazala ya'tazilu. Betul? Mu'tazilah tu main daripada wazan ni lah. Terpencil. Saya certain tu. I'tazala ni bermaksud memencil. Pencil, jauh. I'tazala. Dia punya fi'il dia. Memencilkan diri. Maka kat sini dia kata, laki ni kata Rasulullah suruh hang pencilkan diri ataupun pencilkan isteri hang, jauhkan diri daripada isteri hang. I'tazala. Itu yang kita kata Mu'tazilah tu. Tuan-tuan duk belajar kan, gerakan Mu'tazilah ataupun fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah tu main daripada perkataan ni jugalah. I'tazala iaitu bersendiri. Kisah dia tuan-tuan, Mu'tazilah ni sejarah asal dia, Mu'tazilah ni satu gerakan yang cukup bahaya lah. Satu gerakan yang pernah memonopoli kerajaan Islam Abbasiyah. Pada zaman era-era Khalifah Abbasiyah, beberapa Khalifah Abbasiyah, gerakan Mu'tazilah ni memonopoli kerajaan, sehingga kan ramai ulama disiksa, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal kena siksa teruk, bahkan ada yang mati. Masa tu ada disebut sebagai fitnah ataupun mihnah khalqil Quran. Saya pernah cerita dah sebelum ni. Sebab Mu'tazilah percaya, meyakini bahawasanya Quran adalah makhluk. Quran adalah makhluk. Dia percaya lagu tu. Maka tuan-tuan, dan Mu'tazilah ni merentasi zaman lah, sampai ke zaman era Imam Abu Hasan Sy'ari. Lawan Mu'tazilah ni sampai masa tu Asy'ariyah berkembang. Dan seperti mana yang tuan-tuan tengok sekarang lah, dia punya pengaruh dia, di sebahagian besar dunia Islam lah. Sebelumnya Mu'tazilah dahsyat lah. Mu'tazilah ni peringkat awal dia ada jasa. Dia yang berhujah dengan pengaruh-pengaruh Yunani, falsafah Rom Barat yang masuk ke Arab, masuk ke Baghdad masa tu. Orang Mu'tazilah ni yang berhujah dengan mereka. Tapi lama kelamaan golongan Mu'tazilah ni menggunakan bahasa mereka, dan akhirnya mereka pula jadi lagu tu, iaitu mempergunakan akal. Antara pahaman Mu'tazilah ni, orang yang buat dosa besar, Islam pun tak Islam pun tak. Mati esok nak masuk neraka pun tak, nak masuk syurga pun tak. Dia panggil manzilah bainal manzilatain, satu tempat antara dua tempat, tak sure di mana. Macam tu. Dan ada beberapa pemahaman lain lah pasal iman, pasal takdir. Bagi mereka takdir ni kira tak ada lah. Kira bagi Mu'tazilah ni yang manusia berkehendak dan buat apa yang dia buat, akhirnya nanti Allah akan hukum berdasarkan apa perbuatan manusia. Takdir tak ada. Dan banyak lagi lah pemahaman Mu'tazilah yang lain. Dan asal Mu'tazilah ni daripada seorang lelaki, nama dia Wasil bin Ubaid. Wasil bin Ubaid ni dia anak murid kepada Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri ni tabi'in besar lah di Basrah. Cerita dia, satu hari Imam Hasan al-Basri dapat satu soalan. Tengah duduk kuliah lagu ni, tengah duduk mengajar, dapat satu soalan. Orang tu tanya, orang yang buat dosa besar ni apa status dia? Tu punca saya tu. Maka sedang Imam Hasan al-Basri duk fikir ni, bukan kita tak tahu jawapan, tapi itulah imam-imam dahulu ni dia berhati-hati dalam nak mengeluarkan mana-mana fatwa, dalam nak mengeluarkan mana-mana kalimat. Dalam Imam Hasan al-Basri duk fikir ni, terus Wasil bin Ubaid ni anak murid Imam Hasan al-Basri, dia terus menyampuk. Dia kata Islam pun tak, kafir pun tak. Dia kata lagu tu. Pasal dia pakai logik akal. Dia kata kalau nak kata Islam, dosa, dia buat dosa besar, berulang-ulang ni. Nak kata dia bukan Islam, dia tak mensyirikkan Allah. Lepas tu para sahabat yang lain yang ada anak murid Imam Hasan al-Basri minta dia tarik balik apa yang dia kata ni, pasal dia keluar fatwa. Tok guru duduk ada di depan. Imam Hasan al-Basri tak kata apa lagi, dia pandai pergi kata dulu dah. Maka dia tak mau. Dan dia terus berhujah dengan hujah logik akal dia sahaja. Maka akhirnya dia nak boikot majlis guru dia. Dia tak setuju dengan Imam Hasan al-Basri. Dia pergi bawa diri seorang-seorang, pergi duduk di belakang tiang tu. Imam Hasan al-Basri duduk mengajar tadi, dia duduk seorang-seorang di sana, duduk kuat hujah dia, hujah logik dia. Maka ketika itulah Imam Hasan al-Basri kata, i'tazala Wasil anna.
Wasil memencilkan diri daripada kita. Asal daripada situ. Dan daripada masa kurun kedua tu, orang tak kata apa lagi. Mu'tazilah ni bukan satu gerakan lagi, baru seorang dua. Masa tu Wasil bin Ubaid dengan Amr bin Ubaid. Lepas tu bila mai pengaruh Yunani barat masuk, depa dua ni yang pandai bercakap. Pandai bercakap, bersilat dan sebagainya. Akhirnya pengaruh depa makin besar sampailah zaman Imam Ahmad. Zaman tu tokoh Mu'tazilah Ahmad bin Abi Du'ad dan beberapa orang tokoh yang lain lah, yang menyebabkan pemerintah Abbasiyah masa tu pun terikut dengan Mu'tazilah. Akhirnya ramai ulama yang dibunuh, ramai ulama yang diseksa. Seperti mana saya sebut tadi itulah, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, Nuh dan sebagainya. Masa tu pun jadi hubungan Imam Ahmad dengan dua orang sahabat baik dia pun jadi renggang masa tu, dengan Ali bin Madini dengan Yahya bin Ma'in. Pasal kes ni, dahsyatlah tuan-tuan fitnah yang datang daripada Mu'tazilah ini. Gerakan ini dia liberal lah. Kalau hari ni kita boleh kata liberal lah. Dia banyak main logik akal. Dia nas ada, tapi nombor dua, logik dulu, hujah dengan logik dulu. Hari ni banyak lah. Kalau kita tengok dekat media sosial, orang berkomen tentang apa-apa hukum, dia tak peduli lah ustaz ke, tok guru ke, fatwa ke, mufti ke, dia akan ulah hukum tu sendiri dia. Kan? Dia kata bagi aku macam ni dia ulah. Tu bahaya, tu panggil tak tahulah Mu'tazilah moden lah, takut jadi lagu tu lah. Bahaya. Akal bagus guna, tapi ada limit dia. Sebab tu kita ada dalil naqli, dalil aqli. Ya, dalil berdasarkan nas dan akal pun ada, bukan tak ada. Tapi kalau mempergunakan akal semata, nas nombor dua, maka bimbang terjerumus ke lembah Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah dah tak ada dah lah. Tapi hari ni takut dia jadi Mu'tazilah moden. Saya fikir ini ancaman baru. Dan saya rasa ini bukan satu benda yang terpencil dan tak patut kita diamkan. Banyak tuan-tuan sekarang orang yang fikir sendiri ni, tama-tama boleh bercakap tentang ketuhanan, masing-masing mengeluarkan kata-kata sendiri, masing-masing bercakap sendiri, seolah Tuhan tu sendiri-sendiri punya. Masing-masing bebas mengeluarkan pendapat sendiri. Bimbang, kita bimbang akhirnya agama ini nak bawa ke mana. Semua orang boleh bercakap. Sekarang ni zaman semua orang boleh bercakap, maka semua orang nak bercakap. Dan kita bimbang akhirnya bila kita tak ikut akar tradisi ilmu, maka bimbang agama ini akan musnah. Allah akan pelihara tuan-tuan, Allah akan pelihara, tapi bermaksud pengaruhnya kita sendiri akan memusnahkannya. Kita bimbang yang tu. Pasal tu kita kena ada disiplin dia. Apa-apa bidang apa pun kena kembali kepada disiplin dia. Baik, saya kembali. Maka laki ni kata dekat Ka'ab bin Malik, Rasulullah menyuruh kamu ta'tazila imra'ataka, menyuruh kamu memencilkan isteri kamu, itu mengasingkan diri. Baik. Faqultu utalliquha am madza af'al. Ni hamzah istifham. Apa maksud hang? I'tazala ni pisah, mencilkan diri. Jadi maksud hang apa? Apakah maksud kamu utalliquha am madza af'al? Adakah Nabi suruh saya cerai dia ataupun nak suruh buat apa ni? Maknanya dia nak ikut, dia ready untuk ikut. Nabi dah suruh apa dia akan ikut. Nabi bagi tahu suruh pencil diri dia dengan isteri, jangan dekat. Jadi Nabi nak suruh saya buat apa? Nak suruh saya talak dia ke? Nak suruh buat apa? Dia tanya balik. Faqala la bali'tazilha fala taqrabannaha. Maka kata lelaki ni bukan, Nabi tak suruh talak, Nabi tak suruh cerai, cuma Nabi tak bagi hang rapat dengan dia. Kalau kita buka dalam syarah Dalilul Falihin, dia kata bermaksud isteri itu tak boleh khidmat kepada dia, tak boleh khidmat kepada dia, dan dia tak boleh menggauli isteri dia. Bukan cerai, cuma ini sebagai denda kepada dia. Baik. Wa arsala ila sahibayya bimisli dhalik, dan dua orang sahabat saya yang lain tadi tu, yang kita cerita sebelum ni tu, yang cakap benar juga, pun kena perintah yang sama. Faqultu li imraati alhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Maka saya tak cakap banyak, terus saya kata kat bini saya, pergi balik rumah pak mentua, pergi balik rumah ayah dulu, pergi balik rumah mak ayah dulu, sampai selesai cerita ni, esok abang pergi menyusul lain. Pasal Nabi suruh kita berenggang sat. Bukan abang saja dak, Nabi suruh kita berenggang sat. Bukan cerai dak, tapi berenggang sat.
pilah balik rumah mak ayah, nanti selesai semua ni abang menyusul pi. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, kepahitan, pengorbanan, ujian yang dia terima dengan dia bercakap benar. Sedangkan ramai lagi orang lain di Madinah yang ponteng tak pi juga perang Tabuk, tapi dia pi tipu Nabi. Reka alasan tak sakit, kata sakit, pi beli MC apa semua ni. Tapi Ka'ab bin Malik dia fikir dia nak cakap benar, apa jadi pun. Maka dia cakap benar, dia tanggung benda tu. Dia duduk tengah tanggung ni 40 malam sahabat tak bercakap dengan dia. Nabi tak paling tengok dia. Nabi suruh pula dia pisah dengan isteri dia, pisah tempat duduk lah, bukan cerai. Tak apa, dia tanggung. Dia redha. Ya, semata-mata dia nak keputusan keampunan daripada Allah tu. Baik. Maka tuan-tuan, ni cerita dia apa ni? Kalau saya tuan-tuan yang tak mai sebelum ni tu lama dah, 7 bulan lepas. Dia tak ikut pi perang, tu cerita dia. Tak ikut pi perang tanpa sebab. Tu cerita dia. Baik. Maka dia kata kat bini dia macam tu. Baik. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah. Seorang lagi lelaki nama dia Hilal bin Umayyah. Kan dia bertiga orang. Ka'ab bin Malik, seorang lagi Hilal bin Umayyah, ada seorang lagi. Hilal bin Umayyah ni tua sikit. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah. Bini Hilal tu, seorang lagi yang kenal lagu Ka'ab, nama dia Hilal bin Umayyah. Bini dia nama Khawlah bin Asim, binti Asim. Bini dia pun samalah kenal. Maka bini dia Khawlah ni pi jumpa dengan Nabi, minta diskaun, minta ihsan. Bini dia pi jumpa Nabi. Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu ya Rasulullah inna Hilal bin Umayyah shaykhun da'i'un laysa lahu qadim fahal takrahu an akhdumahu. Bini dia kata, ya Rasulullah, suami saya ni Hilal bin Umayyah ni tua dah, tak larat dah, tak ada siapa di rumah nak tolong dia. Boleh tak Nabi minta izin? Saya dengar arahan tadi tu, dengar tahu Nabi tak bagi saya rapat dengan suami, duduk dekat dengan suami. Tapi dia tua, dia tak larat, tak ada siapa nak tolong, anak-anak tak ada. Boleh tak saya sekadar jadi khadam dia saja, saya tolong dia saja, dia tak menggauli saya. Saya tolong dia kerja buat rumah saja. Boleh tak? Pasal dia tak larat. Maka dia kata Nabi benci tak kalau saya buat macam tu? Dia kata kat Nabi. Maka Nabi kata la walakin la yaqrabannaki. Boleh tak? Maka Nabi kata tak apalah, dah dia tua tak larat, bolehlah tolonglah dia, khidmat dia rumah ni. Khidmat ni, bagi dia masak makan kat dia, bagilah. Cuma jangan dekat. Jangan rapik, jangan dekat. Jangan apa nama ni, menggauli semua tak boleh. Mana bini dia pergi jumpa dengan Nabi, minta korang. Bahasa kita minta korang lah. Baik. Faqala li ba'du ahli law ista'zanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atika faqad azna li imra'ati Hilal bin Umayyah an takhdumahu. Maka bila dengar cerita macam tu, adik-beradik saya ni, pop-pop menakan, sepupu-sepupu semua saya ni pergi mai rumah saya. Saya duduk seorang masa tu. Kata kepada saya, Ka'ab ni lah, tak mau ke pergi jumpa Nabi, suruh minta izin kat Nabi agar isteri hang ni boleh duduk sekali balik. Tak apalah, tak bergaul, tak bersetubuh, tak apa, tapi dia duduk sekali, masak makan bagi. Pasal apa? Pasal bini Hilal pergi jumpa dengan Nabi dan Nabi bagi. Kok lah hang bawa isteri hang pergi jumpa Nabi, minta sat Nabi bagi lah. Nabi bukan nak menanya sahabat. Ini adik-beradik minta. Adik-beradik minta. Pi habaq sat. Maka tuan-tuan, apa jawapan Ka'ab bin Malik? Faqultu, saya jawab kepada adik-beradik saya, la astazinu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'zantuhu fiha wa ana rajulun syabun. Dia kata, demi Allah sekali-kali tidak, saya tak akan pergi jumpa Nabi nak minta korang benda ni. Walaupun saya tahu bini Hilal pergi jumpa dengan Nabi minta korang agar boleh duduk sekali, korang boleh duduk sekali, tak boleh tidur sekali pun boleh duduk sekali, haba nak masak makan bagi.
Walaupun saya tahu benda tu, tapi saya sendiri yang lagi rapat dengan Nabi berbanding hilal, saya tak mau pergi minta lagu tu. Ini ketetapan daripada Allah, arahan daripada Rasulullah agar kami berpisah sebentar, pisah. Sebab kata dia apa? Dia sebut dalam kata bahawa wa ma yudrini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'zantuhu fiha wa ana rajulun syabun. Aku nak pergi habaq apa dekat Nabi? Alasan apa aku nak reka bagi? Aku wa ana syabun, aku muda. Dalam syarah kata dia bukan muda sangat, cuma muda berbanding hilal tu. Hilal memang tak larat dah. Kan rajulun syaikhan, laki yang tua. Tapi aku ni muda, tiba-tiba aku nak jumpa Nabi, nak minta korang lagi denda hukuman ni. Aku muda, kuat, boleh buat kerja sendiri, boleh masak sendiri semua, sapu sendiri semua boleh. Aku nak abang alasan apa? Aku tak mau, dia kata. Ya? Tak apa, maka tetaplah dia dalam keadaan dia begitu. Tuan-tuan, tu hari ke berapa? Hari ke-40. Duduklah dia seorang-seorang, Allahu Akbar. Dengan sahabat-sahabat tak layan dia, Nabi tak pandang dia, pi pasar orang tak mau jual dekat dia. Orang tak mau jual dekat dia. Kita cerita yang tu sebelum ni. Orang tak mau jual dekat dia, tuan-tuan. Dia pi rumah adik-beradik angkat dia, sepupu dia pun tak layan dia. Tengok dia pun tak mau. Allahu Akbar. Bukan kerana dia buat jahat, kerana dia cakap benar atas kesilapan dia. Dia tanggung benda tu. Allahu Akbar. Duk harap kat bini lah nak cerita masalah, kan? Apa-apa bini kita lah, pendamping kita, nak cerita apa sakit demam semua dia lah. Dia pun kena pisah jauh. Allahu Akbar. Dia tanggung benda tu. Demi sebuah pengampunan dia rela. Tuan-tuan, sambung no. Falabistu bizalika 10 layalin. Maka benda tu berlarutan sampai 10 malam lagi. Campur 40, campur 10, 50 malam dah. Fakamula lana 50 lailatan min hina nuhya an kalamina. Sampai 50 malam lengkaplah kami dihalang, orang dihalang bercakap dengan kami. Orang Islam tak boleh bercakap dengan kami. Isteri kami menjauhi kami. Kami pergi pasar, orang tak mau jual kat kami. Kami pergi semayang, orang tak pandang kami. Bismillahirrahmanirrahim. Lima 50 malam, tuan-tuan. Summa, kemudian hari ke-51 pagi tu, summa sallaitu salatal fajri sabaha 50 lailatan ala zahri baitin min buyutina. Maka pada hari ke-51 tu, waktu pagi tu subuh, aku bangkit sembahyang di rumah. Sembahyang di belakang rumah lah, di luar rumah, di belakang rumah. Main subuh. Pasal pergi masjid pun siapa tak layan. Beralih pandang pun tak. Apa letak lagi nak ulak tangan salam. Nah. Maka saya dengan lagi 2 orang masing-masing sembahyang di rumah masing-masing lah. Fabaina ana jalisun 'alal halil lati qad zakara Allah ta'ala minna qad daqat 'alayya nafsi wa daqat 'alayya al-ardu bima rahubat. Pagi tu saya duduk apa habis main subuh tu saya duduk termenung fikir. Susah hati ni, sedih tak tahu nak habaq, tuan-tuan. Nabi tak beralih tengok saya ni. Tapi Nabi beralih juga. Kita cerita sebelum ni kan. Nabi curi-curi tengok juga. Bila dia perasan Nabi tengok, bila Nabi perasan Nabi beralih kat lain. Maksudnya Nabi rindu dekat dia. Tapi perintah daripada Allah tak turun lagi, Nabi tak berani lagi. Bukan Nabi benci sahabat, tidak. Nabi sayang. Tapi arahan, perintah, wahyu belum turun, keputusan belum boleh keluar. Maka dia kata 50 malam dengan para sahabat tak boleh duduk dekat. Pergi masjid orang tak tegur orang tak layan. 50 hari, tuan-tuan. 50 hari, 50 malam. Pergi market nak beli apa orang tak mau jual. Balik singgah sama adik-beradik bercakap, adik-beradik tutup pintu. Hanya kerana dia bercakap benar. Sedangkan ada orang lain yang menipu. Pernah tak benda tu berlaku dekat kita dalam hidup ni, tuan-tuan? Pernah. Kita kerja, kita tahu 2-3 orang member kita muhung, tapi depa lah dapat pujian, depa lah dapat sanjungan. Kita hak buat benda betul, 1-2 silap kita ni orang akan kenang dan orang ingat kita ni silap lah. Sakit tak, tuan-tuan? Sakit. Allah je tahu sakit dia lagu mana. Tapi lagu tu Ka'ab. Lagu tu lah Ka'ab.
Ada orang lain yang tak ikut pergi perang Tabuk, golongan munafik, tapi dia pergi jumpa Nabi, dia reka alasan. Sakit lah, demam lah, covid lah, apalah, pilihan raya Sarawak, macam-macam lah bagi alasan ni. Tapi Ka'ab kata, aku tak mau reka alasan, aku nak buat benda betul. Ya Rasulullah, saya sihat, saya tak ada masalah apa pun, cuma saya malah, saya tak pi, saya ralik dengan harta saya. Yang reka alasan bohong tu terlepas, yang cakap betul ni kena. Itu cerita dia. Tapi dia rela tanggung kena tu sebab dia tak mau bohong. Itu kepahitan bercakap benar, tuan-tuan. No? Sebab tu ada istilah qulil haq walau kana murrah, cakap benar walaupun pahit. Kebenaran, tuan-tuan, bukan selamanya manis, dia ada pahit, tapi ingatlah pahitnya itu tak selamanya. Hujung kepahitan itu ada manis yang sangat besar, dan manis yang hujung itu selamanya. Menipu memang seronok, memang manis, tapi di hujungnya ada kepahitan, dan kepahitan yang datang hujung itu adalah kepahitan yang selamanya. Kita pilih, kita nak seronok sebentar dan sakit yang lama, ataupun sakit sebentar dan seronok yang lama, tuan-tuan. Maka dia rela tanggung sakit sebentar pasal dia yakin kepada Allah. Nak sedangkan berapa puluh sahabat yang lain terlepas, bahkan dia pun ejek dia pula. Kita baca sebelum ni kan, dia pun ejek dia pun kata apa macam bodoh. Reka lah alasan apa pun, Nabi pun tahu reka lah. Kami reka dengan Nabi tak tahu, Nabi pun tahu, tapi Nabi nak minta ampun juga untuk kami, tak apa, okey lah. Saja dia buat skema. Orang utara kata saja dia buat teruk. Muhung bila? Tak, dia kata aku takkan muhung, tanggung lah kan. Maka hari ke-50 tu mangkat subuh mayang sorang-sorang di belakang rumah ni, tengok matahari duk naik ni kan, habis mayang tu menung kan, zikir apa semua ni, kenang diri ni, ya Allah, beratnya ujian ni, rumah kosong, isteri tak ada, sahabat-sahabat tak mau kawan, adik-beradik tak mengaku, nak buat lagu mana dah? 50 malam dah tak tengok Nabi ni. Nah, dia kata apa? Aku rasakan daqat alayya nafsi wa daqat alayya al-ardu bima rahubat. Aku rasa sempit diriku ni, kerdil sangat diri dalam dunia yang sangat luas ni, tuan-tuan. Dia rasa sangat kerdil, dia kata, rasa halus diri ni, dan dia rasa dunia ni rasa payah, rasa sedih, rasa sebab tak tahu nak habang. Kita pernah tak rasa lagu tu? Pernah, no? Pernah. Sekali-sekala kita diuji oleh musibah dan masalah, kita rasa dunia ni rasa suram je, rasa sedih, ya kan? Rasa macam dunia ni turut berduka cita dengan kita kan? Kita pernah tak diuji betul? Pernah. Tuan-tuan pun pernah. Siapa pun pernah. Tapi bila kita diangkat, kita diuji dengan kemahsyuran, orang puja-puji kita, tak pernah orang kutuk dan herdik dan kecam kita, kita akan rasa dunia ni kecil. Kita akan rasa kita ni mahsyur. Kita pergi mana pun orang puji, kita duduk kedai mana pun orang belanja, kita lalu jalan mana pun orang angkat tangan. Masa tu kita akan rasakan dunia ni kecil, kita akan rasakan kita ni besar. Tu hujan lagi bahaya sebenarnya. Hujan itu lebih bahaya sebenarnya. Lebih baik kita duduk terpencil, orang tak kenal kita, kita pergi mana pun bayar sendiri, orang siapa pun tak hormat kita, biar pergilah, orang cerca kita lagi bagus. Sebab semua itu mengingatkan kita kepada kecil dan kerdilnya kita dan tidak ada nilainya kita. Saya kalau pakai lagu ni keluar, insya-Allah lah orang kenal, orang tegur lah. Tak, sebab kena makan orang belanja. Tapi tokoh-tokoh hari lain kadang-kadang saya suka pakai baju biasa lah, nak muda, pakai sudah biasa. Jumpa orang tak kenal kan, orang nak panggil hang lagu tu kan, cakap kasar dengan kita lah. Benda tu kalau ego ni kadang-kadang duk kata Isyang dah cakap kasar dengan aku tu. Padahal kadang nak fikir betul balik, benda tu bagus sebenarnya. Benda tu bagus sebagai teguran daripada Allah. Hang bukan ada apa pun. Ya, orang nak hormat lebih-lebih pasal apa? Sebut benda tu biar jadi teguran kepada kita. Kita pergi sekolah orang nak hormat, cikgu panggil. Waris mai jumpa panggil cikgu. Jumpa di luar masjid orang tua panggil ustaz, hormat. Sampai kita kadang-kadang jadi lupa. Kita rasa kita besar. Kita pergi mana pun orang kenal. Sekali-sekala kita pakai baju biasa, orang nak panggil hoi, tokoh kita lagu budak muda biasa, kita rasa sakit. Tapi sakit tu bagus, peringatan daripada Allah, hang tak tahu mana pun. Kita kadang-kadang kenal lagu tu, tuan-tuan, jangan marah. Kita di sini pangkat besar lah, kata di sini di Pala Batas ni kita pangkat besar, orang kenal kita, katalah kita ni JKK ke, pengikut YB mana-mana ke kan, orang kenal. Kita pergi di tempat lain balik orang adik-beradik, orang panggil kita lagu orang tua-tua tak ada apa ni, pakcik lagu biasa, tak hormat kita. Tak apa tuan-tuan, bagus. Pasal apa?
Pasal itu teguran daripada Allah nak bagi kita ingat kita tak ada apa pun sebenarnya. Saya mula-mula saya berasa sakit tau kadang-kadang. Dulu lah. Tapi bila saya kenang balik, siapa aku nak marah? Aku memang tak ada apa pun. Kan? Kena lah tuan-tuan kita pergi di luar orang cakap atas sesuatu ya kan. Ya, tapi kadang-kadang bila pakai lagu ni orang hormat lebih pula. Jangan kita dikaburi oleh orang hormat kat kita tu sampai kita berasa besar. Biar kita berasa kecil tak apa. Lagu tu dah ni. Dia rasa kecil dia kata. Halui diri kena sempit, halui kerdilnya aku dalam dunia ni dia kata. Pagi tu duduk kenang dia rasa halui, rasa kerdil apa semua ni. Weh lagi mak saya tak pasal. Rasa kerdil lah ni. Maka Dr. Menung bagi tu tuan-tuan. Tiba-tiba sami'atu sawta sarikhin awfa ala sal'in yaqulu bi'a'la sawtih ya Ka'ab bin Malik abshir. Masa Dr. Menung bagi tu, tiba-tiba saya dengar satu suara yang kuat yang menyeru daripada atas Sal'i. Sal' ni bukit di Madinah. Satu bukit di Madinah ma'ruf. Yaqul bi'a'la sauti, dia bercakap dengan suara yang tinggi. Panggil saya, ya Ka'ab bin Malik abshir. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ka'ab, bergembiralah. Dalam syarah kata suara lelaki itu siapa? Dalam Dalilul Falihin dia kata lelaki itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lelaki itu seru, wahai Ka'ab, abshir, bergembiralah, bergembiralah. Saya dengar lagu tu, faqarartu sajidan, terus saya sungkok sujud. Sujud apa ni? Sujud syukur. Menangis ni, fikir siapa Sayyidina Abu Bakar suruh bergembira? Ni mesti dah turun wahyu bagi kita, Allah ampun aku ni. Duduk agak dah, dia terus sujud syukur. Wa araftu annahu qad jaa farajun fa azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasu bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salatal fajr. Ni aku duk agak ni mungkin tadi lepas sembahyang subuh di Masjid Nabawi, Nabi dapat wahyu dah yang Allah dah ampun kami. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar boleh bercakap dengan aku, seru daripada jauh. Kak, bergembiralah, sujud syukur. Fadhahaba Fadhahaban nasu yubashirunana, maka pakat mai kat saya ni. 2-3 orang sahabat pakat mai kat saya dah. Nampak? Bukan tiba pulau Ka'ab, tetapi perintah ikut. Bila perintah tu terangkat, maka terus dia pergi kat Ka'ab, rindu dekat Ka'ab. Mai ni mai puji, mai bagi berita gembira. Untunglah hang Ka'ab, ayat Quran turun pasal Allah puji hang, pakat dia puji saya. Fadhahaba qibala sahibayya mubashirun, dan 2-3 orang sahabat lain pergi jumpa dua lagi sahabat saya tu. Maksudnya pakat pi. Ya. Wa raqada rajulun ilayya farasan, dan ada yang main dengan kuda. Dalam syarah kata Zubair bin Al-Awwam, wa sa'a sa'in min aslam qibali wa awfa 'ala al-jabal fakana sautu asra'a min al-faras. Nama dia Hamzah bin Zaid Al-Aslami. Ada seorang lelaki pada Bani Aslam, dia main kat saya naik kuda. Dia tengok Zaid pun naik, Zubair pun naik kuda juga. Dia fikir sekali mungkin Zubair sampai dulu, sebab Zubair ni laju. Zubair bin Al-Awwam tuan-tuan, di dalam Syarah Alamun Nubala, Imam Zahabi riwayat kata, Zubair bin Al-Awwam dia naik kuda, dia naik duduk atas kuda, kaki dia kena tanah. Zubair bin Al-Awwam. Dia antara orang yang tangkas perang. Dia boleh kono kuda dia dalam peperangan cukup laju, cukup cekap. Begitu juga Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni tuan-tuan, tangan dia dua-dua hidup pedang, sekali lawan dua. Khalid bin Al-Walid macam kita main badminton, dua-dua tangan boleh hidup, boleh main. Macam main bola, dua-dua kaki boleh hidup. Lagu tu Khalid bin Al-Walid dua tangan, sekali lawan dua. Zubair bin Al-Awwam juga antara yang tangkas. Jadi Hamzah bin Zaid Al-Aslami ni fikir, sekali kalau aku dengan Zubair menang, tapi aku nak jadi orang yang awal pergi habang. Maka dia berhenti tuntun kuda dia rabat naik atas tempat tinggi, dia menyerit dulu. Dia menyerit dulu. Kata ni Nabi ampun, Allah ampun dah hang ni, Allah ampun hang dah. Ni apa sunnah dah tuan-tuan? Sunnah berlumba-lumba nak sampaikan benda baik. Berlumba-lumba nak sampaikan benda baik. Benda baik pasal orang ni berlumba-lumba. Kita hari ni berlumba-lumba nak sampaikan aib orang. Benda buruk, kesilapan dia, dosa dia, kekurangan dia, kita tak sabar nak habang. Tak boleh simpan dah. Berlumba-lumba.
Tapi sunnah yang para sahabat buat, berlumba-lumba nak pergi habaq benda baik. Fikir kalau rih kuda sagi kena ni turun rabak dari tempat tinggi menjerit, aku nak bagi suara aku sampai tu. Dia kata apa? Fakana sautu asra'a minal farasi. Sebab suara lagi cepat, bunyi lagi cepat daripada langkahan. Kan dialah bunyi. Macam berlumba-lumba. Itu yang kita fastabiqul khairat lah, berlumba-lumba buat benda baik. Falamma ja'anil ladzi sami'tu sautahu. Kemudian sampailah tadi pemilik suara yang pertama tadi tu. Siapa dia? Abu Bakar. Dia sampai kat rumah saya. Maka yubashiruni, dia menggembirakan saya. Dia sampaikan berita tersebut. Naza'tu lahu saubayya fakasautuhuma iyyahu bibisyaratihi. Maka saya pun keluarkan jubah luak saya ni yang cantik ni, kan pakai jubah luak tu, bawa keluar bagi dekat, sarungkan dekat badan dia sebagai bayak niat saya ni gembira sangat. Yang kita dah buat tu, kita gembira sangat, ada berita gembira apa-apa mai kat kita buat kenduri. Betul dah tu. Buat kenduri tak banyak sikit lah. Tak boleh buat kenduri besar-besar. Bagi kat seorang pun kira kenduri lah, cuma bukan dia hebahan, dia kenduri, dia sedekah. Sebagai tanda syukur kita dapat apa pun tuan-tuan dalam hidup ni, benda-benda baik, benda-benda seronok, naik pangkat ke apa ke, sikit-sikit pun buatlah, bagilah, sangit-sangit pun bagilah. Cuma Ka'ab bin Malik ni dia bukan bagi sikit, dia bagi semua. Walaupun nampak sikit selai baju, tapi dia kata apa? Wallah ma amliku ghairuhuma yauma izin. Saya tidak ada baju lain dah hari tu, saya bagi baju elok lain lah, maksudnya baju elok lain tak ada dah, saya bagi. Kemudian saya pinjam baju orang, saya pergi jumpa Rasulullah. Saya pergi jumpa Rasulullah. Hatta dakhaltu. Maka saya pun pergi Masjid Nabawi. Hatta dakhaltul masjid fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahu nas. Faqama Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yuharwilu hatta sahifani wa hanna'ani. Wallah ma qama ilayya rajulun minal muhajirin ghairuh. Fakana Ka'ab la yansaha li Talha. Maka Ka'ab kata, saya pun siap baju cantik-cantik, baju pinjam ni, nak pergi jumpa Nabi. La tu juga. Semai masuk Masjid Nabawi, orang pakat senyum kat saya lah. Kat Masjid Nabawi ni pakat senyum kat saya. Tapi dalam ramai-ramai tu seorang saja mangkit mai kat saya. Yang lain bukan marah dak, cuma senyum seronok je lah. Tapi seorang ni dia seronok sangat. Dia seronok sangat, dia sampai mangkit pergi sambut saya di pintu. Dia salam saya, dia kata salam saya, dia puji saya, dia rindu kat saya. Siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Dan dia kata apa? Tak ada orang lain dalam kalangan muhajirin ni yang bangkit mai kat saya selain Talhah seorang. Dan dia kata apa? Dalam hadis ni kata apa? Ka'ab la yansaha li Talhah. Bila Ka'ab teringat balik cerita ni, dia takkan pernah lupa Talhah. Bila kita tengah susah, siapa yang pertama mai tolong kita, nanti kita senang macam mana pun, orang tu kita takkan lupa. Talhah mai ra'i dia, mai puji dia, mai pujuk dia, sambut dia, bawa dia, iring dia mai kat Nabi. Maka saya mai duduk kat Nabi. Falamma sallamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa huwa yabruqu wajhuhu minas surur. Saya tengok muka Nabi indah bercahaya kerana gembira. Maka Nabi kata kepada saya, abshir bi khairi yaumin marra alaika muzwaladatka ummuk. Nabi kata, bergembiralah atas satu nikmat yang paling besar yang hang dapat, yang tak pernah hang dapat jika dibandingkan nikmat yang lain sejak hang dilahirkan oleh mak hang. Nabi kata kat dia, maksudnya apa? Nikmat keampunan daripada Allah yang confirm daripada Quran, direct terus sebut. Maka dia kata, amin indaka ya Rasulullah, amin indillah. Ya Rasulullah, saya tumpang tanya, adakah benda ni daripada Rasulullah sebab nak pujuk saya ataupun daripada Allah? Maka jawab Nabi, bal min indillah. Dak, ni daripada Allah, bukan daripada saya. Allahu akbar.
Lepas tu tuan-tuan turun ayat Quran lah. Turun ayat Quran. Saya nak berhenti dekat tu nak pasal Isyak ni. Turun ayat Quran, Allah beritahu, Allah ampun orang-orang yang bersama dengan Nabi pergi perang Tabuk, dan 3 orang khalifu yang tinggal di belakang tu. Maka dalam tafsir dia kata 3 orang itu ialah siapa? Ialah Ka'ab dan lagi 2 orang tu, Hilal dengan seorang lagi tu. Allah ampun. Dan dalam tafsir kata, dalam syarah hadis kata, macam mana dengan orang lain, orang-orang munafik dan ataupun orang yang lain yang tak ikut, lepas tu bohong Nabi? Tak tahu. Boleh jadi ampun, boleh jadi tak ampun, tak tahu. Maksudnya keputusan dia apa, kena tunggu sampai kiamat esok baru tahu. Yang kita tak pergi perang Tabuk hari tu ni, kita minta dekat Nabi, Nabi dah maafkan, tapi Allah ampun dah? Tak tahu. Nak tahu macam mana? Tunggu kiamat. Ka'ab dengan lagi 2 orang sahabat dia sabar 50 hari, kena pencil, kena pulau, tapi berbalik dah, balik confirm Allah turun bagi tahu, Allah ampun. Allah tuan-tuan. Sambil jawab azan sebab saya nak habis terus. Dalam hidup ni tuan-tuan, yang paling kita nak tahu adalah apa? 2. Kalau saya, Allah ampun tak dosa kita, dan Allah terima tak amalan kita? Tak tahu tu tuan-tuan, susah hati tu tuan-tuan. No? Kita boleh harap tu, kita kena ada khauf war raja, takut dan harap kan. Takut tuan-tuan. Kita umur 65, kita pernah buat dosa besar umur 18. Lah kita kaki masjid. Lepas tak lepas lama tu. Ui tuan-tuan. Saya kalau ingat yang tu saya takut sungguh. Bukan kata saya tuan-tuan pun sama tu. Kita takut yang tu. Takut yang kita duk buat sehari-hari ni macam mana ni ya Allah, macam mana ni. Kenang-kenang yang tu tuan-tuan sebab sebab kita akan mati tuan-tuan. Kita sedia ataupun kita tak sedia, kita akan mati. Kita muda atau kita tua, kita akan mati. Kita buat pahala pun kita mati, kita buat dosa pun kita mati. Kita minta ampun pun kita mati, kita tak minta ampun pun kita mati. Kita taubat pun kita mati, kita tak taubat pun kita akan mati. Tapi kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni, nak bawa amalan ataupun nak bawa dosa. Kita nak disambut oleh malaikat rahmat ataupun malaikat azab. Kita boleh kita kenang yang tu tuan-tuan, tak tidur malam kita. Jadi macam mana ni? Ibn Rajab Al-Hambali pernah menukilkan apa status orang yang dia mohon taubat. Lepas tu dia nak tahu taubat dia terima tak terima. Kita minta taubat, mayang taubat, istighfar sehari-hari semua kan, tapi terima tak terima. Banyak hadis mana yang Quran sebut innallaha ghafurur rahim, banyak betul yang kita tahu, tapi kita tu sendiri Allahu akbar, ya Allah, lepas tak lepas ni. Satu ayat daripada Ibn Rajab Al-Hambali ketika menukilkan pendapat Ibn Abdul Bar di dalam bab penerimaan taubat ni, Ibn Rajab kata satu ayat ni saya rasa macam bila saya baca tu saya rasa macam lega, tak tahulah, saya kongsi dengan tuan-tuan. Dia kata man taba ilallahi taubatan nasuha wa jama'at syurutu taubatin fi haqqihi, barang sesiapa yang bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan menghimpunkan segala syarat-syarat taubat dengan hak, dengan benar, iaitu syarat taubat apa? Tak ada apa-apa menyesali perbuatan, tak ulang dah, sedih, menyesal kan. Siapa yang bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh dan menyempurnakan syarat-syarat taubat, fa innahu yuqta'u biqabulillahi taubati, yuqta'u biqabulillahi taubatahu kama yuqta'u biqabulil islamil kafir iza aslama islaman sahiha. Dia kata siapa yang bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, menyempurnakan syarat-syarat taubat, Allah akan terima taubat dia. Yuqta'u biqabulillahi taubatahu, putus yang Allah akan terima taubat dia. Kama yuqta'u biqabulil islamil kafir, seperti mana Allah terima Islamnya orang kafir, idza aslama islaman sahiha, ketika mana dia masuk Islam dengan benar. Maknanya ketika mana kita tengok sahabat-sahabat kita bukan Islam, dia masuk Islam, kita tak tanya dah hang bohong ke, hang main ni, hang berlakon. Kita tanya tak? Tak tanya lah kan?
Dia masuk Islam, esok tu kita akan kata apa? Dia Islam lah. Ataupun dia mu'alaf lah, tapi dia Islam lah. Kita takkan kata, dia masuk Islam lah kemarin, tapi hari ni dia Islam. Tak Islam, tak tahu no? Tak tahu Tuhan terima ke tak terima. Pernah tak kita fikir apa tu? Dah. Dia masuk Islam, dia masuk Islam lah. Kata Ibn Rajab, lagu tu lah taubat. Taubat kepada Allah, kata Ibn Rajab, yakin Allah akan terima lagu mana orang terima orang masuk Islam. Ini bukan saya kata nah. Ini Ibn Rajab Al-Hambali menukilkan qaul Ibn Abdul Bar, dan kata Ibn Rajab, wa hadzal qaul ini ialah apa? Jumhur ulama. Dalam kalangan ulama jumhur yakin macam ni. Lega tuan-tuan. Lega sikit tu. Tapi ustaz, kalau terpelik macam mana? Taubat balik. Kalau 100 kali Allah tak marah, Allah suka kita minta keampunan kepada dia. Tu hadis yang lain. Sahabat tanya, bisa cepat ni pasal azan. Hadis yang lain, sahabat tanya, tak apa ke? Berulang kali dia buat dosa minta ampun, Allah ampun. Dia buat dosa minta ampun, Allah ampun. Tak apa ke? Tak apa, Nabi kita. Ya, baik. Dan saya tutup dengan satu hadis riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Aisyah. Nabi kata, innal abda idza tarafa bi dzambihi summa taballahu alaihi. Seseorang hamba itu bila mana dia iktiraf dosa dia, maksudnya dia tahu dosa dia tahu aku buat dosa, dia mengaku, summa taba, kemudian dia tobat, taballahu alaihi, Allah akan ampun dosa dia, selesai. Tapi tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk ada ayat yang sama, fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka iktiraf dosa mereka, tetapi dia penduduk dalam neraka. Apa status dia ni? Ini dah iktiraf atas dunia, Allah ampun, saya pintu taubat masih terbuka. Ini dia iktiraf, betul saya mengaku saya buat, betul. Tapi bila di akhirat, masa tu pintu taubat dah tertutup, fasuhqan li ashabis sa'ir. Dia kata apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Surah Al-Mulk, surah Sajadah pula yang ni. Dah tengok dah ya Allah, dah dengar dah ya Allah, kami nak balik minta ampun ya Allah. Tak boleh. Ya. Untuk orang beriman, adakah dia akan takut nanti? Dia dah minta ampun, dia dah taubat, dia akan takut tak nanti mati? Dia akan takut. Siapa tak takut tuan-tuan? Siti Aisyah kata, kami pun takut mati. Surah Fussilat kata Allah, orang-orang beriman itu bila mana menjelang kematian dekat dengan dia takut. Dengan kata tak takut tuan-tuan, saya pun takut. Nak jumpa Allah nak, tapi nak kenang mati tu takut. Saya basah juga. Sebab tu Quran iktiraf, kata Allah dalam surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat rahmat akan turun mai kat dia, akan kata kat dia alla takhafu, akan kata kat dia jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih, absyiru bil jannah, kami buat main berita gembira dengan syurga. Hang nak balik jumpa Allah dah ni, hang jangan takut. Sat lagi malaikat maut main nak ambil nyawa hang, jangan takut, jangan sedih, kami ni ramai-ramai nak bagi berita gembira. Sat lagi lah, lepas ni syurga lah. Subhanallah walhamdulillah. Tuan, jadi kita taubatlah kepada Allah. Siapa pun kita, di mana pun kita, bila pun kita. Tuan-tuan kalau tak ingat apa saya cerita tadi ni, tuan-tuan ingat satu cukup. Kita taubatlah kepada Allah. Taubatlah kepada Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, bukan saya kata jahat baik ni, bukan cerita jahat baik ni, cerita kita tak tahu. Hari-hari tuan-tuan, bila teringat istighfar, teringat istighfar. Mudah-mudahan yang itulah jadi satu saham saya. Kalau tuan-tuan mati esok, jumpa saya di neraka, habaq dekat Allah Ta'ala ni, dia pernah pesan kat kami suruh taubat. Mudah-mudahan saya tumpang tuan-tuan keberkatan tuan-tuan. Taubat. Hari-hari tuan-tuan, hari-hari. Setiap masa ingat sebut. Jangan lekang di hati, jangan lekang di bibir. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung bulan depan. Satu lagi hadis, seorang wanita ni, dia berzina, dia mai jumpa Nabi. Dia dah kahwin dah. Kita nak sambung yang tu. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا في هداية العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لنا فيلا ولا معنا ولا متبعونا شقلا مطولا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.